1, 2, 3. Okey. Bagi projek sisa SIFA memilih SDG 12 iaitu Responsible Consumption and Production. Target 12.3 menjenang 2030 bagi mengurangkan separuh sisa makanan global per kapita di peringkat runcit dan pengguna, serta mengurangkan kehilangan makanan di semajang rantaian pengeluaran dan bekalan termasuk kerugian selepas tuaian. Bagi indikator 12.3.1 A, indeks kehilangan makanan, dan B, indeks sisa makanan. Atau problem statement yang dapat dilihat ialah menurut pengurus kempen SIFA Sisa Universiti Malaysia Jerome Keng, 45% daripada keseluruhan komposisi sisa pepejal yang dibuang adalah terdiri daripada sisa makanan. Dalam berita harian pula, sisa makanan yang berlebihan memerlukan kos pelubusan yang lebih tinggi. Jumlah kutipan sisa makanan semasa Ramadan tahun lepas mencatatkan sebanyak 252.521 tan berbanding 208.143 tan. Objektif ialah untuk melestarikan alam melalui pengumpulan sisa makanan, mengurangkan perbelanjaan isi rumah melalui penggunaan baja kompos organik dan bukan baja yang dibeli, memberikan pendedahan kepada isi rumah tentang penggunaan baja kompos organik. Jangkaan hasil projek, impak positif kepada persekitaran melalui penggunaan semula makanan kepada baja kompos organik dapat memudayakan penggunaan semula bahan terpakai dan penggunaan bahan organik dalam penghasilan sumber makanan yang bersih dan selamat, menjaga kesihatan melalui pengurangan terhadap pencemaran alam sekitar. Bagi impak kepada komuniti, tidak perlu membeli baja dan mendapat baja yang lebih sihat, memberi kesedaran kepada setiap pengguna bahawa setiap daripada sisa buangan kita mempunyai nilai yang berharga. Seterusnya ialah dapat mewujudkan jaminan makanan yang lebih berkualiti, sihat dan selamat dimakan. Bagi impak kepada penggaji pula, ilmu daripada pembuatan baja kompos ini dapat dipraktikkan untuk generasi yang akan datang. Seterusnya dapat meningkatkan keyakinan diri dalam setiap individu dan seterusnya dapat memperkasakan jalinan hubungan dengan komuniti setempat. Plastik ni walaupun dia tak tajam tapi boleh melukakan hati. Boleh. Jihan bilang ilmu-ilmu. Mana tahu kan tiba-tiba membuka. Untuk proses fermentasi, sediakan 2 botol mineral berukuran 1.5 liter dan juga pisau untuk memotong botol kepada 3 bahagian, iaitu bahagian pertama ialah ruang fermentasi, bahagian kedua ialah bahagian cecair dan bahagian ketiga sebagai penutup. Untuk bahagian kedua iaitu ruang fermentasi, kita perlu menebuk lubang kecil di penutup botol dan juga sekitar botol untuk membolehkan cecair keluar dan terkumpul di bahagian bawah. Antara contoh sisa makanan yang boleh digunakan ialah kulit pisang, kulit bawang, kulit telur, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Sekiranya tiada biokatalis, boleh juga digantikan dengan gula merah. Untuk langkah seterusnya, selepas selesai botol ditebuk lubang, gabungkan bahagian 1 dan juga bahagian 2 botol. Taburkan sedikit biokatalis di dasar botol, kemudian masukkan sekitar 2 cm ketebalan sisa makanan dan taburkan semula biokatalis di atas sisa makanan. Proses ini berulang sehingga sisa makanan penuh botol dan taburkan biokatalis di lapisan paling atas sisa makanan sebelum menutup botol supaya tiada aliran udara yang masuk ke dalam botol. Pastikan mencatat tarikh mula dan tarikh akhir proses fermentasi berlaku, iaitu selama seminggu. Seterusnya ialah proses pematangan. Jadi untuk proses pematangan adalah selama 14 hari. Jadi bahan yang diperlukan ialah 2 bekas tanah, 1 bekas sekam bakar dan 1 bekas habuk kayu. Dan kita akan menggunakan campuran tanah dengan nisbah 2, nisbah 1, nisbah 1. Seterusnya kita juga memerlukan sisa fermentasi selepas 7 hari. Perlukan bekas untuk fasa kedua dan juga memerlukan marker dan tab untuk melabel tarikh. Jadi perkara pertama yang kita mesti buat ialah lapisan pertama kita ambil ambil campuran tanah yang digaut, letak dalam setebal 2 inci. Jadi selepas kita letak campuran tanah, ambil sisa fermentasi setebal 2 inci dan jadikan ia sebagai lapisan yang kedua. Selepas itu ulang lagi langkah di atas sampai bekas tersebut
penuh dan lapisan yang paling atas ialah campuran tanah. Dan selepas selesai kita buat lapisan sampai ia penuh, kita kena tutup rapat dan pastikan ianya tiada udara. Selepas bekas ditutup rapat, kita ambil tep dan marker dan tulis tarikh kita lakukan ujian pematangan sebagai M0 dan tarikh yang ke-14 hari berikutnya sebagai M14. Tak ada. Okey, ni bawang daya daripada pendalam asal dia daripada pendalaman Sarawak. Okey, dan kita ada pokok kopi yang hijau kat depan sana tu yang orang lalu tadi nampak, pokok kopi dan juga pokok salam. Pokok salam ada dekat luar pagar nanti. Okey. Untuk yang menanam, untuk yang menanam dia akan tanam pokok bawang dayak ni. Okey, ni adalah anak semayang kita, jadi kita akan tanam kat atas batas. 6 orang untuk Untuk proses semaian dan tanaman, antara bahan yang diperlukan adalah campuran baja kompos 1 cawan, tanah 2 cawan, sekam padi 1 cawan dan habuk papan sedikit. Seterusnya, untuk proses tanaman, gaulkan ke semua campuran baja kompos, tanah, sekam padi dan habuk papan sehingga sebati. Campuran perlu diletakkan di dalam paper bag. Lubangkan sedikit di tengah campuran untuk diletakkan tanaman. Antara contoh tanaman adalah terung. Selepas itu, tutup lubang. Untuk penjagaan tanaman, ia perlu disiram 2 kali sehari atau air perlu diberi secukupnya. Perjumpaan komuniti dalam projek sulam. Secara tidak langsung, projek sulam ini terdapat 3 perjumpaan, iaitu pada perjumpaan pertama ialah 23 Mei 2023. Perjumpaan ini diadakan di kawasan rukun tetangga KRT di Kampung Telaga Batin. Di sini kita mengenali 3 komuniti yang dipilih. Kita akan membuat demo dan pengajaran mengenai proses fermentasi dan seterusnya menetapkan tarikh untuk perjumpaan selanjutnya. Proses fermentasi ini mengambil masa dalam 1 minggu. So, untuk perjumpaan kedua ialah pada 30 Mei 2023. Perjumpaan ini diadakan di rumah komuniti masing-masing. Kami memastikan proses sebelum ini dalam keadaan baik, iaitu proses fermentasi dan seterusnya menjalankan proses semaian. Penetapan tarikh juga ditetapkan untuk perjumpaan yang ketiga. Proses semaian ini mengambil masa dalam 2 minggu. Untuk perjumpaan ketiga ialah pada 14 Jun 2023. Perjumpaan ini diadakan di rumah komuniti masing-masing. Selepas proses semaian, kita menjalankan proses tanaman. Kami menasihatkan cara penjagaan tanaman dengan sebaiknya. Sebenarnya dalam proses projek sulam ini kami sentiasa mengambil perkembangan dan memberi nasihat penjagaan untuk setiap tanaman.
Kita sampai sini tuh, sini.